Selamat datang ke pembentangan tentang pembahagian tahap 4. Jadi apa yang membuat pembahagian tahap 4 lebih mencabar daripada pembahagian tahap 3 ialah kita bukan lagi membahagi dengan nombor 1 digit tetapi dengan nombor 2 digit. Kita akan bahagi dengan nombor 2 digit. Mari kita mulakan dengan beberapa masalah. Kita mulakan dengan contoh yang saya fikir agak mudah. Soalan tahap 4 yang biasanya kamu akan lihat akan lebih sukar daripada ini. Katakan saya bagi 6,250 bahagi dengan 25. Jadi cara terbaik untuk berfikir tentang ni adalah kamu boleh kata, okey, saya ada 25. Bolehkah 25 masuk ke dalam 6? Tak boleh. Jelas yang 6 adalah lebih kecil daripada 25. Maka 25 tak boleh masuk ke dalam 6. Kemudian kita boleh tanya, baik, kalau 25 tak boleh pergi ke dalam 6, bolehkah 25 pergi ke dalam 62? Tentunya boleh. 62 adalah lebih besar daripada 25. Maka 25 dapat masuk ke dalam 62. Mari kita fikirkan. 25 kali 1 adalah 25. 25 kali 2 adalah 50. Maka ia masuk ke 62 sekurang-kurangnya 2 kali. Dan 25 kali 3 adalah 75. Itu terlalu banyak. Jadi 25 masuk ke 62 sebanyak 2 kali. Sebenarnya tiada cara lain yang boleh kita fikirkan tentangnya. Kamu boleh fikirkan, okey, berapa kali agaknya 25 akan dapat masuk ke 62. Dan kadang-kadang kamu akan buat silap. Katakanlah saya letakkan 3 di sini dan kemudian 3 kali 25 saya akan dapat 75. Dan nombor itu akan terlalu besar, jadi saya perlu tukarkannya kepada 2. Ataupun jika saya tuliskan 1 dan 1 kali 25 adalah 25. Apabila saya menolak, bezanya akan menjadi lebih besar daripada 25. Jadi saya tahulah yang 1 adalah terlalu kecil. Saya perlu tukarkannya kepada 2. Saya harap ia tidak terlalu mengelirukan ya. Kamu tidak perlu cemas kalau kamu tak dapat teka apa hasil bahagi yang kamu patut dapat. Ia adalah biasa untuk kita meneka hasil bahaginya kerana tiada cara lain yang lebih baik. Jadi 25 masuk 2 kali ke 62. Sekarang mari kita darabkan. 2 kali 5 adalah 10. Dan 2 kali 2 tambah 1 adalah 5. Dan kita tahu bahawa 25 kali 2 adalah 50. Kemudian kita tolakkan. 2 tolak 0 adalah 2. 6 tolak 5, 1. Dan turunkan 5. Jadi yang lain sama saja seperti masalah pembahagian tahap 3. Sekarang kita fikirkan berapa kali 25 dapat masuk ke 125. Baik, cara saya fikirkan tentangnya ialah 25, ia boleh masuk ke 100 lebih kurang 4 kali. Jadi ia akan masuk ke 125 satu kali lagi. Ia dapat masuk sebenarnya 5 kali. Jika kamu tak pasti, kamu boleh cuba 4 dan kemudian kamu akan lihat yang ia adalah terlalu kecil. Atau jika kamu cuba 6, kamu akan dapat 6 kali 25 adalah lebih besar daripada 125. Jadi kita tak boleh gunakan 6. Jadi 25 dapat masuk ke 125 sebanyak 5 kali. Maka kita darabkan. 5 kali 5 adalah 25. 5 kali 2 adalah 10. Tambah 2, 12. 125. Dan tiada bakinya. 125 tolak 125 adalah 0. Maka kita turunkan 0 ini. Dan 25 tak dapat masuk ke 0. Jadi 0. 0 kali 25, 0. Bakinya 0. Maka kita lihat bahawa 25 masuk ke 6,250 tepat-tepat 250 kali. Mari kita buat soalan yang lain. Katakanlah saya bagi, biasa fikirkan, katakan saya ada 15. Dan saya nak tahu berapa kali ia dapat masuk ke 2,250.
265. Baik, kami lakukan perkara yang sama seperti tadi. Dapatkah 15 masuk ke 2? Tidak. Jadi dapatkah 15 masuk ke 22? Boleh. 15 boleh masuk 1 kali ke 22. Perhatikan yang saya tulis 1 di atas 22. Kalau ia dapat masuk ke 2, saya akan tulis di sini. Tapi 15 masuk ke 22 sebanyak 1 kali. 1 kali 15 adalah 15. Betul? 22 tolak 15, kita buat pinjaman. 1, 12 tolak 5 dapat 7. 1 tolak 1, kosong. 22 tolak 15 adalah 7. Turunkan 6. Okey, berapa kali 15 boleh masuk ke 76? Seperti tadi, kamu boleh agak-agakkan. Sebab tiada cara lain yang boleh kita gunakan sebenarnya. Baik, 15 kali 2 adalah 30. 15 kali 4 adalah 60. 15 kali 5 adalah 75. Ia dah lebih kurang cukup. Jadi katakan 15 masuk ke 76 sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali 5 adalah bersamaan dengan, kita buatkan 5, 25. Oh maaf, bukan 7. Ini sebenarnya 2. Sebab 5 kali 5 adalah 25. Jadi 5 kali 1 adalah 5 tambah 2, 7. Sekarang hanya perlu tolakkan. 6 tolak 5 adalah 1. Turunkan 5. Baik, 15 bagi 15 dapat tepat-tepat 1. 1 kali 15 adalah 15. Tolakkan dan kita akan dapat baki kosong. Jadi 15 masuk ke 2265 sebanyak 151 kali. Mari kita fikirkan apa sebenarnya yang kita lakukan di sini dan kenapa ia lebih sukar daripada membahagi dengan nombor 1 digit. Ia adalah sebab kita perlu fikirkan berapa kali nombor 2 digit ini dapat masuk ke nombor yang lebih besar ini. Dan oleh sebab kamu tidak belajar jadual pendaraban 2 angka dan tak banyak orang yang belajarnya sebenarnya, jadi kamu perlu membuat tekaan. Kadang-kadang kamu boleh melihat pada nombor ini dan bandingkan dengan digit pertama di sini dan membuat anggaran. Tapi kadang-kadang kamu perlu cuba beberapa kali. Apabila kamu cuba untuk darabkan, kamu mungkin akan dapat jawapan yang salah pada percubaan pertama. Biar kita buat satu lagi masalah. Dan saya akan memilih nombor secara rawak, jadi ia mungkin lebih susah. Tapi saya fikir kamu akan lebih fahaminya. Saya takkan mengajar kamu perpuluhan dalam video ini, jadi jika ada baki, saya akan tinggalkan saja. Katakan 5,978 dibahagi dengan 67. Nombor-nombor ini saya pilih secara rawak. Jadi saya boleh tunjukkan yang kadang-kadang kamu perlu buat tekaan untuk mendapat tahu berapa kali nombor 2 digit ini dapat masuk ke nombor yang lebih besar. Jadi 67 masuk ke 5 sebanyak 0 kali. 67 masuk ke 59, 0 kali. 67 masuk ke 597. Mari kita fikirkan. 67 adalah lebih kurang 70 dan 597 lebih kurang 600. Jadi jika ia adalah 70 kali 9 adalah 630. Betul? Kerana 7 kali 9 adalah 63. Jadi saya akan membuat anggaran. Saya akan katakan yang ia boleh masuk 8 kali. Saya mungkin salah ni. Tapi kita boleh periksa. Kita boleh periksa jika ia adalah jawapan yang betul. 8 kali 7 adalah 56. Kemudian 8 kali 6 adalah 48. Tambah 5 dapatlah 53. 7 tolak 6 adalah 1.
9 tolak 3 adalah 6. 5 tolak 5, kosong. 61. Baik, saya dapat jawapan yang betul. Kerana jika saya dapat baki yang bersamaan dengan 67 atau lebih besar daripada 67, itu bermakna nombor di atas ini tak cukup besar. Tetapi di sini saya mendapat nombor positif. Kerana 536 adalah kurang daripada 597. Dan bakinya kurang daripada 67, jadi saya telah membuat tekaan yang baik. Jadi kita turunkan 8. Sekarang ini mungkin lebih sukar. Seperti tadi kita ada lebih kurang 70 dan di sini kita ada lebih kurang 630. Jadi mungkin ia dapat masuk 9 kali. Baik, mari kita cuba buatkan. 9 kali 7 adalah 63. 9 kali 6 adalah 54. Tambah 6 dapatlah 60. Bagus. Ia dapat masuk sebanyak 9 kali kerana 603 kurang daripada 618. 8 tolak 3 dapat 5. 1 tolak 0 adalah 1. 6 tolak 6, kosong. Kami dapat baki 15, yang lebih kecil daripada 67. Jadi, saya tak akan mengajar perpuluhan sekarang. Jadi, saya akan abaikan baki ini. Maka, kita boleh katakan bahawa 67 boleh masuk ke 5,978 sebanyak 89 kali. Jadi, hasil bahaginya adalah 89 dan baki 15. Saya harap kamu sudah bersedia untuk mencuba lebih banyak masalah pembahagian tahap 4 lagi. Selamat mencuba.